Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia Rabu lepas telah menahan 8 bot nelayan tempatan serta sebuah kapal Indo asing di Tanjung Manis, Sarike kerana disyaki menjalankan aktiviti perikanan tanpa permit yang sah. Ketua Penguatkuasa Maritim Wilayah Sarawak Laksmana Ismaili Bujampit berkata ketika ditahan bot-bot berkenaan sedang memunggah hasil tangkapan ikan kira-kira 200 tan metrik ke kapal Indo asing. Bila vessel-vessel ini diberi lesen untuk menangkap ikan di kawasan perairan kita, amanah mereka ialah untuk membawa masuk hasil ini dan didaratkan di jeti kita untuk kita jual ikan itu untuk kegunaan tempatan dan sebagainya. Kalau tidak, apa guna kita bagi lesen? Laksamana Ismaili pada sidang medianya di Kuching memberitahu kes ini akan disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Kastam. Sementara itu, beliau turut memberitahu sehingga semalam APMM telah memeriksa 1,738 kapal dan mengendalikan 58 kes membabitkan tangkapan bagi pelbagai kesalahan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Kontijen IPK Sarawak merampas 686 gram dadah jenis ganja dalam satu serbuan di sebuah rumah di Jalan Poh Kuang Pak, Kuching awal pagi Sabtu lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Abang Ahmad Abang Julai, pihaknya turut menahan 3 lelaki tempatan yang berumur antara 24 dan 29 tahun bagi membantu siasatan. Selain itu, beberapa peralatan memproses dadah turut disita. Kita telah berjaya merampas sebanyak 686 gram ganja. Dia percayai dadah jenis ganja. Beliau turut mendedahkan dadah tersebut disyaki dibawa masuk ke negeri ini menggunakan perkhidmatan Korea. Katanya salah seorang suspek mempunyai rekod jenayah lampau, manakala seorang lagi adalah penuntut di salah sebuah universiti. Kesemua suspek akan direman sehingga 26 hari bulan ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung mandatori sampai mati jika disabit kesalahan. Dalam perkembangan lain, SCP Abang Ahmad memberitahu Ops Selamat Sempena Hari Raya Aidilfitri akan terus diadakan bagi mengurangkan kes kemalangan. Sehingga pertengahan Jun lalu, sebanyak 2,248 kes kemalangan jalan raya dicatatkan di Kuching dan ini meningkat sebanyak 217 kes berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Jabatan Imigresen Sarawak berharap permohonan bagi pembinaan Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin atau CIQ di Seriken di Sempadan Sarawak, Indonesia dipercepat dan disenaraikan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Pengarah Imigresen Negeri Ken Leben berkata permohonan tersebut telah pun disuarakan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim semasa kunjungan hormat rombongan jabatan itu terhadap Ketua Menteri semalam. Beliau berkata Ketua Menteri turut bersetuju cadangan pembinaan CIQ tersebut diteruskan. We request for the top priority lah this project since Serikin is a quite very very hot subject in Dewan Undangan Negeri lately. Serikin merupakan laluan untuk rakyat negara jiran memasuki bau. Projek pembinaan CIQ Serikin dianggar menelan kos berjumlah RM50 juta melibatkan tapak seluas 28.4 hektar. Mengenai isu pendatang asing tanpa izin, parti di Sarawak, Ken memberitahu kira-kira 1,000 parti telah ditangkap sejak Januari lepas menerusi pelbagai operasi yang dilaksanakan oleh jabatan itu. Kebanyakan mereka merupakan warga negara Indonesia. Beliau menegaskan jabatan itu akan memperhebatkan operasi menangkap parti dari semasa ke semasa dalam usaha membantras isu tersebut. Ken dilantik sebagai pengarah Imigresen Negeri yang baru sejak Februari lepas menggantikan Datuk Muhammad Zulfikar Ahmad. Kerajaan negeri melalui Kementerian Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti mengagihkan 6,500 bungkusan kuih raya kepada lebih 2,000 anggota pasukan keselamatan termasuk penguatkuasa undang-undang yang bertugas masa Aidilfitri. Sebab kehadiran Menterinya Datuk Fatimah Abdullah berkata sumbangan itu bagi penghargaan jasa dan pengorbanan mereka dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negeri.
Agensi-agensi tersebut ialah Tentera, Polis, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, APMM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Penjara, Jabatan Imigresen dan Jabatan Kastam. 8 pertubuhan wanita telah terlibat dalam penyediaan sumbangan itu, manakala 12 lagi pertubuhan terlibat dalam proses pembungkusan. Datuk Fatimah berkata demikian pada penyerahan sumbangsih kuih raya di Kamp Penrisan Batu Lapan, Kuching. Penyerahan bungkusan tersebut disempurnakan oleh isteri Ketua Menteri Datin Petinggi Datuk Hajah Jamila Anu. Pada majlis itu, Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri atau Sabati Datin Petinggi Jamilah turut menyerahkan cek berjumlah RM10,000 untuk program tersebut. Turut hadir ialah Panglima 1 Division Major Jeneral Datuk Stephen Mundau. Lembaga Tabung Haji sentiasa komited dalam melaksanakan tanggungjawabnya membantu mereka yang memerlukan. Pengarah negeri lembaga itu, Haji Rozimin Ahmed Kamil berkata, program-program kebajikan yang dijalankan oleh lembaga itu jelas memperlihatkan keprihatinannya terhadap masyarakat Islam khususnya golongan asnaf. Ini termasuk program Ehsan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang bertujuan meringankan beban golongan itu dalam membuat persiapan untuk menyambut Syawal selain mendekati komuniti setempat. Haji Rozimin berkata demikian semasa program Ehsan Tabung Haji Sarawak di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Seramai 148 asnaf yang terdiri daripada warga emas, ibu dan bapa tunggal serta orang kurang upaya OKU menerima sumbangan. Sejumlah RM2.2 juta diperuntukkan untuk program itu yang menyasarkan seramai 4,408 asnaf fakir dan miskin di seluruh negara. Isu mengenai pelantikan pengerusi Majlis Perbandaran Sibu dan kaunselor di Sibu akan diselesaikan selewat-lewatnya hujung bulan ini. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan, Profesor Datuk Dr. Sim Kui Hian, 4 komponen parti perlu menghantar senarai nama sebelum hujung bulan ini untuk dipertimbang pelantikannya. Jelasnya, pelantikan sepatutnya dibuat pada Julai namun ditangguhkan pada Ogos depan berikutan bandar itu terlibat dengan penganjuran Sukan Malaysia pada bulan Julai nanti. Some councillors, as I said before, if you performance very good, I make sure you don't have to worry. And also, definitely there will be some new people for the chairman, for the deputy chairman, and from the Ministry of Local Government point of view, on the 1st of August, there will be quite a number of the secretaries of the council will be transferred. Beliau ditemui pada majlis sambutan ulang tahun Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP peringkat wilayah tengah di Sibu. Penggal untuk jawatan dalam Majlis Perbandaran Sibu telah tamat hujung tahun lepas namun dilanjutkan selama 6 bulan lagi. Ketika ini, Adun Dudung Datuk Tiong Tai King merupakan pengerusi Majlis Perbandaran Sibu dan timbalannya disandang oleh Datuk Andrew Wong. Kerajaan negeri menyokong dan menyambut baik aktiviti dan kerja kebajikan yang dilaksanakan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg yakin penglibatan YAPIN dalam kerja-kerja amal tersebut dapat memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat Islam di Sarawak. Malahan beliau yakin penyertaan YAPIN dalam pembangunan ekonomi melalui program Ar-Rahnu YAPIN di negara ini dan ASEAN memberi impak positif kepada pembangunan umat Islam khasnya dan negara Malaysia amnya. Datuk Amar Abang Johari berucap pada program Inspirasi Ramadan YAPIN 1437 Hijrah di Masjid Daruhana di Kuching. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan Ketua Pegawai Eksekutif YAPIN, Datuk Habibullah Samsudin berkata, melalui pelaksanaan program berkenaan kira-kira 13,000 orang anak-anak yatim dan miskin di seluruh negara dengan masing-masing 1,000 orang di setiap negeri mendapat manfaat daripada bantuan yang diberikan. Jelasnya, pada tahun ini YAPIN telah memperuntukkan sejumlah RM44.91 juta bagi amal jariah dan setakat ini RM21.63 juta telah dibelanjakan. Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak DUBS disaran melaksanakan pelbagai program yang boleh meringankan beban golongan yang memerlukan terutama ketika musim perayaan.
Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof berkata sumbangan tersebut bukan sahaja menceriakan hari istimewa mereka tetapi melahirkan masyarakat penyayang tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Beliau berucap mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg pada majlis iftar di UBS dan penyampaian sumbangan raya kepada 76 pelajar sekolah tunas bakti di Kuching. Datuk Fadila juga berharap di UBS menyumbang semula kepada masyarakat terutama dalam melahirkan lebih ramai usahawan di negeri ini dengan memberi latihan dan motivasi kepada mereka untuk terus berjaya. Jabatan Kastam akan terus memantau aktiviti penyeludupan mercun dan kini sedang melakukan intipan dan operasi bagi mengawal kemasukan bahan terlarang itu di negara ini. Pengarah Kastam Datuk Seri Kazali Ahmad berkata setakat ini beberapa tanggapan telah dibuat bagi penyeludupan kecil-kecilan. Beliau memberitahu pemberita pada program penerapan nilai-nilai murni Majlis Sungkeh di Kompleks Perumahan Kastam Demak Laut dekat Kuching. Pada majlis itu beliau turut menyampaikan sumbangan raya kepada anak-anak yatim dari Lembaga Kebajikan Laila Taib dan anak yatim warga Kastam. Terus hadir Pengarah Kastam Sarawak Datuk Dayang Fatimah Johari. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Yang di-Pertua Negeri dan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim akan menghadiri sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sarawak di Masjid Daerah Serian pada pukul 6 petang. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg akan menyempurnakan majlis sumbangan kepada kejiranan rukun tetangga Masjid Surau di kawasan Satok di tingkat 1 Wisma Sultan Tengah, Kuching pada pukul 10.30 pagi. Manakala pada pukul 9 pagi, Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Haji Muhammad Narudin Majais akan menghadiri forum Nuzul Al-Quran di Pusat Pengajian Al-Quran Tun Abdul Rahman Yaakob di Dewan Masyarakat Serian. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin. Silakan.